Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pada rakan-rakan saya yang biasa mengikuti saya dalam Facebook Dr. Zubadi Haji Ahmad dan juga blog saya drzubadi.com. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang agak menarik yang saya kira bagi mereka yang berusia 40 tahun ke atas, kebanyakan kita dah mengalaminya, iaitu mengalami peningkatan tahap kolesterol dalam tubuh. Sebab tu kita nak bincangkan berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan saya sebagai doktor perubatan am selama 25 tahun. Kita nak bincang bagaimana apa yang dikatakan sebagai hyperkolesterol, apa dia langkah-langkah penjagaannya, apa yang berlaku pada badan dan juga bagaimana untuk menurunkannya secara natural. Sebab kebanyakan kita ni hari ni kita pergi jumpa doktor buat pemeriksaan, kita melakukan pemeriksaan, tetapi bila dapat report tu ramai yang agak tak tahu apa yang berlaku pada diri mereka. Mereka tak bertanya kepada doktor apa sebenarnya laporan itu memberitahu tentang diri mereka. Apa kolesterol, apa yang dikatakan sebagai total kolesterol, HDL, LDL, triglyceride. Lepas tu sekarang ni ada ratio pula total kolesterol kepada HDL. Ada pula tu sekarang satu term yang baru iaitu non-HDL kolesterol. Yang ini semua ni sebenarnya apabila kita faham, barulah kita dapat orang cakap tu memberi perhatian atau fokus terhadap apa yang berlaku pada kolesterol dalam tubuh kita. Jadi satu benda yang kita kena tahu bahawa kolesterol ni bukanlah sesuatu musuh kita. Itu yang ramai yang terkeliru. Dia ingat kolesterol ni musuh, kena perang habis-habisan sampai tak ada kolesterol dalam tubuh. Itu sesuatu yang mustahil lah. Sebab kolesterol ni adalah sebahagian daripada tubuh kita. Cuma kita tak boleh terlalu tinggi sangat tahap kolesterol ataupun terlalu rendah tahap kolesterol. Jadi kita mulakan dengan melihat dulu rakan-rakan kita yang ada di sini, ada lebih kurang 79 orang. Puan Salbiah Ali, salam nisfu Saban, ya Puan, terima kasih. Mak Asma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min Rashid, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Lovilia Vitalis, hello Doktor, selamat malam, selamat malam. Farah, Waalaikumsalam. Puan Raja, ini selalu bersama dengan saya ni. Waalaikumsalam. Ran Ibrahim, Waalaikumsalam. Farah Shah, tak dengar suara. Ni kat mana ni Farah? Ainul Akmal, Waalaikumsalam. Sarina Khairuddin, Waalaikumsalam. Faiz Muhammad, Waalaikumsalam. Umu Safiah, Waalaikumsalam. Songkok Sengit, Waalaikumsalam. Nur Azman Idris, Waalaikumsalam. Suluring Rimba, Waalaikumsalam. Salam ni Susaban. Faiz, apa ke gambar ni sebelum apa faham? Doktor pakai apps ke gambar sebelum ni dengan apa berjambang? InsyaAllah lepas raya nanti berjambang dah saya. Yayan Hani, Waalaikumsalam. Nur Hidayah, Waalaikumsalam. Salam sebudak Saban juga. Zainan Harun, Waalaikumsalam. Salam Saban juga. Fazil Jaafar, Waalaikumsalam. Rugayah, Siti Rugayah, Mas Duki, Waalaikumsalam. Umur Nurul, Assalamualaikum. Ya. Razali, Raza, Doktor pada lutut ada gout juga ke? Sabar. Sabaruddin Muhammad Arifin, Waalaikumsalam. Muhammad Syarifuddin Musa, Waalaikumsalam. Aini Qoraitunaini, Aini, Waalaikumsalam. Rokiah, Waalaikumsalam. Masyitah Berjamil, Waalaikumsalam. Rusiza, Waalaikumsalam. Ulan dari daripada Indonesia. Oh, jauh ni. Okey, kita mulakan Kita mulakan pelan-pelan saya nak sebut tentang kolesterol yang mana ramai mungkin silap faham dan sebagainya. Jadi kita belajarlah sikit. Kadang-kadang belajar benda-benda ni ialah bukan bidang kita kan. Jadi kerana kita dengar sekali kita tak faham, dengar beberapa kali barulah kita faham. Jadi apa yang disebut sebagai hyperkolesterolemia? Hyperkolesterolemia ni adalah satu keadaan di mana tahap kolesterol yang tinggi dalam darah.
Kalau kita cek pemeriksaan yang kita sebut sebagai lipid profile. Lipid profile tu dia akan tunjukkan seperti saya sebut tadi, total kolesterol, triglyceride, LDL, HDL, lepas tu apa lagi, kita ada ratio total kolesterol dan juga HDL. Yang itu semua memberi gambaran terhadap apa yang berlaku pada tubuh kita, iaitu terutamanya kolesterol. Jadi peningkatan sebagai contoh tahap non-HDL, kolesterol dan juga LDL. Jadi kalau kita ada result tu, kita tengok non-HDL dan LDL dalam darah ni tinggi, mungkin disebabkan oleh pemakanan kita, cara kita memilih makanan, bukan kita makan tak betul, tetapi cara pemilihan makanan, ataupun juga disebabkan oleh faktor genetik. Faktor genetik tu seperti mana ada satu keadaan ataupun masalah yang disebut sebagai familial hypercholesterolemia. Yang itu juga dari awal, dari kanak-kanak lagi dah ada pendekatan kolesterol yang mana dia berlaku terutamanya pada LDL. Jadi sebab tu kadang kita tengok bila dia dah berusia umur 45 tahun, 50 tahun, dia ada, orang cakap tu kalau bahasa mudah dia ada bintik kolesterol, biji-biji kolesterol di mata, di anak mata, dan juga kemungkinan di kita sebut yang kita sebagai pergelangan kaki di tendon di situ. Jadi yang ini sebenarnya berlaku apabila telah berlaku daripada awal lagi, sebab dia ada masalah familial hypercholesterolemia. Jadi pengumpulan kolesterol itu berlaku lama. Tetapi bagi mereka yang mungkin baru saja umur 35 dah start, jadi dia belum lagi terkumpul. Begitu juga orang yang ada kolesterol tinggi ni, kemungkinan juga disebabkan oleh masalah diabetes type 2 ataupun jenis 2. Dan juga masalah thyroid yang kita sebut sebagai hypothyroidism. Jadi kena juga cek juga kalau kita ada kolesterol tinggi, kita kena cek juga kemungkinan kita mengalami masalah thyroid yang menyebabkan kolesterol tu tidak digunakan di dalam hati dan juga di dalam darah. Kadang-kadang dia yang keadaan yang kita panggil sebagai subclinical, maksud dia thyroid tu tidak aktif dengan sepenuhnya, dia ada masalah sikit, dia aktif, dia tak. Jadi kita panggil subclinical, walaupun normal tetapi dalam aras yang agak rendah. Oleh kerana kolesterol ni dia tidak larut dari dalam air, jadi dalam darah ni dia melekat pada satu protein yang kita sebut sebagai lipoprotein. Sebab tu kita ada LDL, HDL, yang ini yang utamalah sebelum kita sebut sebagai VLDL dan sebagainya. So HDL dan LDL ni adalah sebenarnya protein. Jadi apa yang kita ukur sebenarnya di dalam darah sebenarnya bukan kolesterol tetapi protein, ataupun yang kita akan sebut nanti dia sebagai kenderaan dia yang membawa kolesterol ni daripada salur darah kepada sel, daripada salur darah ke dalam hati. Jadi kita tengok kolesterol berdasarkan kepada dia punya vehicle ataupun yang kita sebut sebagai lipoprotein, sama ada HDL dan LDL, nanti kita akan bincangkan. Okey, kita tengok sikit rakan-rakan kita ni. Umi Aiman, Waalaikumsalam, kolesterol 68, tinggi tu, bolehkah saya minum air lemon setiap hari untuk menurunkan kolesterol? Minum tak ada masalah, tetapi mungkin proses itu kalau kita minum air lemon saja dia perlahan. EG Alia, ni dia tagging pada rakan-rakan. Terima kasih. Muhammad Fairuz, terima kasih kerana berkongsi. Nusha Wan Yusof, terima kasih, Alhamdulillah. Syarifah Begam, Waalaikumsalam, terima kasih puan kerana berkongsi. Nurmala Kasdanun, terima kasih, Waalaikumsalam. Marizan Junior, Marizan Riz Junior, doktor, kalau saya lepas main badminton dan penat sangat, malam-malam belakang leher saya mula sakit dan pening, itu sebabkan kolesterol dalam darah atau itu sebab kolesterol atau darah tinggi. Yang ini sebenarnya tanda-tanda itu terlalu kita panggil subjektif. Dia mungkin berpunca dari pelbagai, sama ada mungkin ketegangan otot apabila kita bersenam, atau mungkinan masalah sebagai contoh tadi itulah kolesterol ataupun hypertension, tekanan darah lepas kita bermain tu dia akan tinggi sikit tu dalam jangka masa yang tertentu. Jadi kena membuat pemeriksaan lah untuk menentukan sama ada
dia disebabkan oton ataupun disebabkan oleh tekanan darah atau hyperkolesterolemia. Jadi sebelum kita berbincang tentang kolesterol ni, ada eloknya kalau kita berbincangkan juga tentang jenis-jenis lemak. Sebab kita ni confused, kita ni terkeliru apabila kita sebut lemak je cakap bahaya, lemak kolesterol. Kita telah dididik daripada awal lagi bahawa bila ingat lemak ingat kolesterol, bila ingat kolesterol ingat lemak. Sebab tu bila kita nak makan, kita takut makanan-makanan yang berlemak, kononnya akan meningkatkan kolesterol. Tetapi alhamdulillah kebelakangan ini saya dapati bahawa maklumat ini telah diperbetulkan dan kita cuba sampaikan kepada rakan-rakan kita supaya faham dan kita memilih lemak yang terbaik untuk kita. Okey, dalam pemakanan kita ni kita ada apa yang disebut sebagai makronutrien, iaitu karbohidrat, kita ada lemak, kita ada protein. Dan lemak ni kita bahagikan kepada 3, iaitu lemak sihat. Apa dia lemak sihat? Lemak sihat adalah lemak yang tidak tepung. Kita panggil unsaturated fatty acid. Unsaturated fatty acid ni pula terbagi kepada 2, sama ada monounsaturated fatty acid ataupun polyunsaturated fatty acid. Yang ni lemak ni bagus, kalau kita ambil dia membantu untuk kita sihat. Ada satu lagi lemak yang kita panggil lemak yang tak berapa sihat, iaitu lemak tepu. Lemak tepu kebanyakannya kita dapat daripada daging haiwan. So sebab contoh kalau kita buat steak ke, kita akan dapati bahawa ada minyak keluar daripada daging lembu yang kita bakar sebagai contoh, itu adalah lemak tepu. Daripada minyak daripada pokok-pokok atau tumbuh-tumbuhan, ada yang lemak tepu dan ada yang tidak lemak tepu. Contoh dia minyak kelapa. Minyak tepu, tetapi minyak kelapa ni bagus sebab dia ada apa yang kita sebut sebagai MCT, mineral chain triglyceride. Yang ini sangat bagus sebab dia menyerap ke dalam tubuh dengan cepat dan digunakan sebagai tenaga. Jadi minyak kelapa walaupun dia saturated, walaupun dia tepu, tetapi dia kebanyakan mengandung MCT, bagus untuk kita. Jadi minyak lemak yang tepu ni saya cadangkan agar ambil tidak terlalu banyak, kecuali kalau kita betul-betul melakukan diet ketogenik. Kalau kita bukan melakukan hidup ketogenik, kita ambil secara bercakap tu tidak berapa banyak supaya dia akan menjadi tenaga pada tubuh kita. Dan terakhir, lemak yang bahaya. Apa dia lemak yang bahaya? Ialah yang kita sebut sebagai lemak trans ataupun trans fat. Trans fat ni selalunya minyak yang sintetik, minyak yang kita ubah. Minyak ni dalam suhu bilik selalunya dalam bentuk cecair, tapi kita nak ubah dia menjadi dalam bentuk pepejal. Cecair yang normal, kita ubah dia jadi bentuk pepejal melalui proses chemical yang ini disebut sebagai minyak trans. Kalau kita tengok gambar yang dikongsikan tu, lemak tu ada 3, trans fat, saturated fat, unsaturated fat. So kita ada contoh-contoh ini. Jadi kalau saya cakap tentang minyak sihat, tuan-tuan tahu apa dia minyak sihat. Kalau saya cakap minyak dan tak sihat, apa dia kita tahu apa yang apa dia minyak yang tak sihat dan apa yang minyak yang tak berapa sihat yang kita boleh ambil, tetapi jangan terlalu banyak. Jadi saya harap gambar ini membantu kita memahami dengan lebih jelas. Jadi kita tengok sikit dulu rakan-rakan kita yang berkongsi. Wan Suzina, saya selalu kebas dan bengkak kaki waktu malam. Yang ini mungkin ini yang kita sebut sebagai tanda-tanda atau simptom yang terlalu general, non-spesifik. Yang ini banyak punca dia. Jadi kita kena buat pemeriksaan lah. Tapi kalau tanya saya adakah dia normal, pada saya mungkin tidak normal. Sebab orang yang normal dia tak rasa benda-benda macam ini. Minyak kelapa darah sama tak dengan minyak zaitun? Saya dah beritahu tadi, minyak kelapa adalah saturated fat, lemak tepu. Minyak zaitun adalah minyak yang tidak tepu. Jadi antara minyak tepu dan minyak yang tepu, yang paling bagus sekali adalah minyak yang tidak tepu. Minyak yang tepu, minyak kelapa ni bagus diambil, tetapi berhati-hati sebab dia adalah minyak tepu. Itulah lebih kurang. Boleh ambil, tetapi dengan berhati-hatilah, jangan terlalu banyak. Tetapi saya dapati kalau minyak kelapa ni digunakan sebagai contoh untuk kulit yang kering, dia sangat bagus. Memang sangat bagus. Kalau kita ambil untuk tenaga pun sangat bagus, tetapi jangan ambil dengan gula sebab dia akan menyebabkan peningkatan pula kolesterol di dalam tubuh kita.
Ahli Nur Hisham, Waalaikumsalam. Nur Syuhada, saya MCT. Okey tak betul? Yang saya sebut tadi, MCT adalah extraction. Maksud saya adalah dia dah lebih fokus daripada minyak zaitun, minyak kelapa tadi, minyak kelapa dara. Dia dah ambil lagi dia punya MCT dalam minyak kelapa. Jadi dah betul-betul 100%. Yang ini pun bagus. Tetapi macam saya cakap, kalau nak gunakan secara yang betul. Jangan kita supaya contoh ambil MCT, ambil karbo banyak, lepas tu ambil gula. Yang ini akan berbahaya. Tapi kalau kita betul-betul amalkan sebagai contoh ketogenik diet, yang itu mungkin berfaedah kepada kita. Kalau bersenam boleh tak turun doktor? Dina, Natasha, ya boleh. Afzan, Waalaikumsalam. Nanti kita sebut Puan Dina, bagaimana senaman boleh membantu menurunkan kolesterol kita. Muhammad Najwan, kolesterol normal tapi triglyceride tinggi. Yang ini senang saja. Triglyceride tinggi disebabkan oleh pengambilan karbohidrat yang banyak. Memang ada ubat tetapi saya cadang kurangkan pengambilan karbo. Yang ini kadang-kadang orang macam ini kita nak galakkan dia buat ketogenik sebagai contoh. Dia akan membantu mengurangkan. Tak perlu ubat, dia akan turun sendiri. Vitamin Nur Haslin, apa vitamin dan suplemen yang boleh turunkan kolesterol? Dia penurunan kolesterol ni vitamin dia tidak bertindak secara langsung. Berbeza dengan ubat-ubat anti kolesterol, dia bertindak secara spesifik, memang cepat dia turun, tetapi vitamin dan juga suplemen lain dia tidak bertindak secara langsung. Dia ada dia punya, kita panggil pathway, dia punya cara dan sebagainya. Sebab tu dia agak lambat. Kalau nak cepat, memang ambil ubat anti kolesterol, kena monitor dengan doktor sebab memang dia ada kesan sampingan. Okey, kita tengok lagi Tuan Haji Abdul Razak Awang. Waalaikumsalam Tuan. Ini rakan saya ni. Yusija Abadi, kadang-kadang rasa dapat tersangkut pemakanan ke doktor. Yang ini pun non-spesifik, kena buat pemeriksaan. Mungkin daripada jantung, mungkin daripada paru-paru. Nur Azita, minyak ikan sesuai tak doktor? Minyak ikan bagus, dia ada omega 3. Wan Imran, minta maaf saya. Wan Imran Arif. Nanti doktor letak dalam grup gambar minyak tepung dan minyak tepung itu untuk kebaikan. Yang ini mungkin daripada kawan saya daripada Kelab Sihat. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan di situ. Mujahidah Mazlina, untuk kopi bulat boleh tak ganti dengan minyak zaitun? Untuk kopi bulat ni dia selalu kita letak minyak kelapa lah. Minyak kelapa, kadang-kadang kita juga boleh gantikan dengan MCT. Tapi minyak zaitun tak ada masalah kalau nak, sebab dia minyak, dia akan memberikan tenaga pada kita. Sarinah Bakran, terima kasih kerana berkongsi. Nisa Arif, Waalaikumsalam. Ambil salmon oil dan olive oil, okey, memang boleh. Tapi seperti mana saya beritahu, suplemen dan juga semua makanan-makanan ni bagus, tetapi dia mengambil masa. Dia kena konsisten 4 bulan, 6 bulan baru dia nampak perubahan. Tak sepertinya macam ubat ubat anti kolesterol ni, kerana kita ambil 1-2 bulan dia dah turun. Kalau dia tak turun, there is something wrong, kena check balik. Tapi saya lebih menggalakkan secara natural sebab kesan sampingan dia agak kurang. Mujahidah, bagaimana nak naikkan kolesterol baik? Bagaimana nak? Yang ni kita akan bincang. Saya rasa kita dah kena teruskan perkongsian ini. Okey, jadi kolesterol ni sebenarnya seperti mana yang saya beritahu, bahawa dia tidak boleh terlalu tinggi dan juga tidak boleh terlalu rendah, sebab kolesterol ni penting dalam tubuh kita dalam membentuk sel membran. Maksud dia apa? Dalam tubuh kita ni ada sel, tetapi di luaran tu yang memegang sel-sel ni yang kita sebut sebagai sel membran ni adalah kolesterol. Jadi kita tak boleh terlalu rendah ataupun tak ada kolesterol, itu mustahil. Kalau kita tak ada kolesterol langsung dalam tubuh, maksud kita mungkin dah mati. Seks hormon, testosteron, estrogen, progesteron, jadi kolesterol dia akan membentuk seks hormon. Kalau katakan dia tidak membentuk seks hormon, kolesterol ni dia akan meningkat. Boleh faham? Jadi untuk memastikan kolesterol itu turun, dia harus digunakan membuat seks hormon. Macam inilah, macam kita ada kilang. Kata kilang, kita punya supplier kain dah banyak ni. Cara untuk mengurangkan stok kain di dalam kilang ni dengan kita membuat lebih banyak baju-baju.
Bila buat banyak baju, jadi dia punya stok baju, stok kain dia akan menurun. Begitu juga kolesterol dalam tubuh kita, dia banyak. Dan cara untuk mengurangkan ni ialah kita banyak meningkatkan seks hormon. Sebab contoh kalau lelaki dia pergi ke gym, angkat berat, berlari, yang itu dia akan meningkatkan testosteron, bagus untuk dia, dan secara tidak langsung dia akan menurunkan kolesterol. Selain itu bile acid. Bile acid ni penting sebab dia ada pencernaan lemak tu sendiri. Bile acid ni adalah kolesterol. Sebab tu orang yang ada banyak kolesterol, kemungkinan dia mungkin ada batu di dalam bile acid. Bile acid ni apa? Pudi empedu, empedu dia, cecair empedu dia. Ada kolesterol, jadi kolesterol di dalam pudi empedu tu, yang dalam bentuk cecair empedu tu mungkin akan membentuk batu. Tetapi kalau kita makan minyak daripada awal, kita punya pundi tu dia akan cut, dia akan mengeluarkan cecair empedu ni, jadi tidak ada penyimpanan terlalu banyak cecair empedu. Jadi salah satu cara untuk menurunkan kolesterol adalah dengan cara sebagai contoh dan mengurangkan risiko mendapatkan batu dalam pudi empedu ialah kita makan minyak. Makan minyak, cecair empedu dikeluarkan, jadi dia tidak tersimpan, jadi dia mengelakkan pembentukan batu. Dan seterusnya vitamin D. Untuk pembentukan vitamin D, kita perlukan pancaran matahari. Jadi kolesterol di bawah kulit kita, dia akan membentuk vitamin D. Sebab saya nampak sekarang ni ramai orang yang tidak mempunyai vitamin D yang cukup. Bagi lelaki, kemungkinan dia akan mengalami rasa sakit badan, sakit-sakit sendi, itu yang biasa. Yang bagi wanita, dia akan mengalami kitaran haid yang tidak menentu. Itu pun salah satu tanda bahawa dia mengalami masalah vitamin D. Kadang-kadang orang yang mengalami emosi yang tidak stabil, mudah sentab, kan? Dia pun tak tahu yang dia mengalami masalah emosi. Antara masalahnya adalah kekurangan vitamin D. Okey, kita teruskan dulu. Jadi sebab tu apabila kita buat pemeriksaan untuk profil lemak tu, kita ada total kolesterol atau jumlah kolesterol, nilai yang baik bawah 5.1. Jangan terlalu rendah sangat. 5.1 bawah 5.1 kira-kira dah okey. Triglyceride nilai baik bawah 2.3. LDL dikenali sebagai kolesterol jahat, nilai baik bawah 3.3. HDL dikenali sebagai kolesterol baik, nilai yang baik adalah lebih kurang 1 milimol. Kemudian kita ada ratio. Yang ni ramai yang tak tahu, dia ada kiraan ratio yang kita sebut sebagai total kolesterol per HDL yang menunjukkan risiko seseorang itu untuk mendapat serangan sakit jantung. Jadi nilai yang baik selalunya 2 lah. Jadi jika dia tinggi, dia mungkin menunjukkan bahawa risiko untuk mendapatkan serangan sakit jantung dalam masa 5 tahun meningkat. Jadi sebab tu kita kena faham apa yang dikata sebagai bacaan daripada kita punya lipid profile. Seterusnya, kita nak faham tentang apa yang kita sebut sebagai HDL dan LDL. Jadi saya beritahu tuan-tuan tadi bahawa kolesterol ni dia adalah sebatian yang tidak menyerap pada air. Jadi dia dibawa ke dalam hati atau ke dalam sel, dia melalui jalan raya. Jalan raya ni adalah darah. Tuan-tuan bayangkan kilang, hati, lepas tu kita ada kedai. Jadi daripada kilang nak pergi kedai ni melalui jalan raya iaitu darah. Kedai ni sel-sel. Jadi kedai-kedai ni dia akan menjual, contohlah menjual kain apa sebagainya. Dalam tubuh kita sel-sel ni dia akan menggunakan kolesterol untuk membentuk tadi saya cakap tadi. Untuk membentuk vitamin D, seks hormon, sel membran dan juga cecair bile ataupun cecair empedu tadi. Jadi dia punya stok adalah hati. Jadi LDL dia lori yang membawa kolesterol daripada hati kepada sel. Daripada hati kepada sel dibawa oleh LDL. Jadi semua sel dibawa keluar. Jadi sebab tu bila ada LDL tak bagus, sebab dia boleh dalam perjalanan tu dia boleh stuck, dia boleh melimpah, dia boleh menjadikan aterosklerosis. Sementara HDL pula adalah lori yang bawa kolesterol daripada darah masuk balik ke dalam stor. Jadi mungkin dia jenis macam gini, dia nampak lori
dia nampak kolesterol berlebihan, dia bawa ke dalam hati untuk store. Jadi dia seolah-olah membersihkan saluran darah kita. Sementara LDL dibawa keluar. Dalam bawa keluar tu terlalu banyak, mungkin tak digunakan dan sebagainya, dia menyebabkan pengumpulan lemak-lemak, menyebabkan plak atau aterosklerosis dalam saluran darah. Jadi puan-puan kena faham, sebab tu kita kena turunkan LDL. Kita kena naikkan HDL. Boleh faham Kita tengok pada rakan-rakan kita yang mungkin dia yang bertanya. Nur Bainah, minyak omega okey tak doktor? Boleh kita gunakan. Wiwin, LDL saya 3.3, doktor suruh exercise, saya naik basikal 1 jam sehari, apakah dia cukup? Dia adalah sebahagian daripada strategi untuk menurunkan LDL. Puan Wiwin. Muhammad Fairuz, saya buat check up 40 tahun dan doktor kata kolesterol berada di borderline. Macam mana bacaan tu? Bacaan 5.2 lah. 5.2 tu lah kira borderline. Ahari, salam doktor. Waalaikumsalam. Saya selalu sakit kaki melakukan aktiviti melibatkan penggunaan kaki seperti jogging. Adakah ini gout? Gout melibatkan sendi, terutama sendi-sendi kecil macam contoh jari kaki, jari tangan. Boleh juga melibatkan sendi sendi besar seperti contoh pergelangan kaki dan juga lutut. Tetapi gout ni selalu kita tengok juga tentang nilai uric acid. Mungkin di lain kali kita akan membincangkan tentang gout dan uric acid. Okey, AG, doktor, sekiranya makan vitamin omega, gut Shaklee, adakah kolesterol dalam badan kita tidak naik? Dia membantu. Macam saya cakap ni, semua vitamin makanan dia membantu, cuma ambil masa. Dia adalah sebahagian daripada strategi. Yang lain-lain tu kita akan tengok. Muhammad Najwan, tekanan saya tinggi sampai 6, adakah kemungkinan disebabkan genetik? Ya, mungkin juga genetik, tetapi kita kena fokus juga tentang pemakanan yang nanti saya akan sebutkan. Najwan. Sharifah Alidros, doktor, kalau pregnant sesuai tak? Saya buat keto diet, tak sesuai. Memang tak sesuai. Saya pregnant 5 bulan, ada diabetik. Cuma kita bagikan fokus. Nanti kita akan sebut tentang cara pemakanan. Kita panggil dia plant-based diet ataupun pemakanan yang banyak fiber, banyak sayur, banyak buah, kurangkan semua refined karbo. Yang ini membantu mengawal gula dalam darah. Terutama bagi mereka yang hamil. Sebab yang hamil ni dia memerlukan nutrien sebenarnya. Memerlukan tenaga. Jadi kalau kita buat keto ni, kita panggil calorie restriction, tak berapa sesuai. Tak berapa sesuai. Muhammad Najwan, omega 3 boleh? Nanti kita akan bincang lagi. Khairi Hakimi, doktor, gastrik, angin, makan lambat, lepas tu makan pun dah tak rasa best. Macam mana nak legakan? Minyak zaitun. Minyak zaitun membantu, dia akan membentuk mucin di dalam kita punya perut. Dia akan menghalang hakisan ataupun kecederaan disebabkan asid dalam perut bila kita lambat makan. Nur Wahidah, doktor, kalau masak guna butter Anchor, adakah lemak sihat? Butter adalah saturated fat. Boleh, tetapi jangan terlalu banyak. Butter ni adalah daripada susu. Jadi susu, butter, dia ibarat sebagai contoh kita ada minyak kelapa dan juga santan. Minyak kelapa, kita ada santan. Susu, kita ada butter. Begitu. Jadi kita boleh gunakan, tetapi jangan terlalu banyak. Nur Azam, boleh bagi nombor WhatsApp grup ya? Okey, 019 702 2391. Doktor, apa kesan sampingan ubat kolesterol? Banyak. Dia bergantung pada jenis. Antaranya biasa statin ni menyebabkan badan kita akan berasa sakit-sakit. Kalau tuan-tuan rasa macam sakit sangat, lepas tu cek pemeriksaan darah, tengok enzim pada hati meningkat 2 kali ganda lebih, yang itu kena cari atau ubah kepada ubat kolesterol yang lain sebab dia berbahaya. Kalau tak, boleh saja continue, tetapi pada saya elok ambil pada masa yang tertentu, lepas tu kita amal pemakanan sihat yang kita akan bincang nanti. Dan Ibrahim, bagaimana dengan prime rose oil, bagus tak diambil? Pada saya prime rose oil ni dia adalah boleh ambil, tetapi dia orang cakap tu tumbuhan daripada luar kan, dia bukannya Nusantara. Saya mencadangkan yang Nusantara, kecuali kalau memang kajian di dalam bidang memang menunjukkan kebaikannya. Yang itu bolehlah kita ambil daripada luar. Sebab dalam tubuh kita ni dia lebih sesuai dengan tumbuh-tumbuhan persekitaran kita di sini. Daripada primary oil, baik ambil VCO ataupun virgin coconut oil.
Itu pandangan saya lah. Mariam Jamilah, terima kasih berkongsi. Muhammad Yusof, adakah angin dalam perut berkaitan dengan hempedu? Ya, mungkin. Nurul Ain, terima kasih berkongsi. Khairi Hakimi, minyak apa? Maksud dia apa, Khairil? Rokia, saya pun nak baru grup. Okey, 019 702 2391. Seterusnya, Nur Azita, selain matahari, vitamin D boleh dapat daripada mana? Vitamin D boleh dapat daripada makanan, sama ada tumbuh-tumbuhan ataupun daripada haiwan. Contoh, kita boleh dapat daripada telur, daripada ikan, tetapi dia dalam bentuk yang tidak aktif. So, bila kita terdedah pada cahaya matahari, dia akan menyebabkan dia menjadi vitamin D yang aktif. Yang ini yang digunakan, bukannya dalam bentuk yang kita sebut sebagai provitamin tadi, yang daripada makanan dan juga daripada makanan lah, sampai tumbuh-tumbuhan ataupun daripada haiwan. Yang ini dia tak aktif. Jadi kalau ada pun dia tak guna. Dia kena convertkan dengan adanya cahaya matahari. Tetapi bagi mereka yang tak terdedah cahaya matahari, sebagai contoh memang bekerja di dalam bangunan, jarang keluar, pagi-pagi dah ada dalam bangunan, dalam bangunan sekolah ke, dalam bangunan pejabat dan sebagainya, tak kena cahaya matahari, bila balik pula tu dah maghrib, dah gelap, langsung tak kena. Yang kemungkinan itu kita cadangkan pengambilan vitamin D yang aktif, supaya apa? Supaya dia punya tahap vitamin D tidak menurun dengan lebih rendah. Yang ini tidak sesuai, terutama bagi mereka. Contoh mak ayah kita, orang tua yang duduk kat rumah, dia dah tak keluar lagi. Yang itu kita memang vitamin D akan merendah, menyebabkan osteoporosis. Dan bagi lelaki tua, sarkopenia, iaitu maksud dia masalah pengucutan otot, menyebabkan otot tu menjadi lemah, tak boleh nak bangun, dah tak boleh bergerak dan sebagainya. Okey, kita sambung lagi. Kita akan sambung lagi dan menjawab soalan-soalan, insya-Allah. Okey, saya dah sebut tentang HDL. Jadi kita nak pilih lemak tadilah. Jadi sebab tu dalam pemakanan kita kena pilih lemak yang sihat. Lemak yang sihat ni sangat penting. Bila kita faham, kita pilih lemak yang sihat, barulah kolesterol yang tidak bagus. Kolesterol jahat tu akan turun, kolesterol yang baik dia akan meningkat. Sebab tu pembentukan, sebab tu saya nak beritahu lagi ni. Satu banyak kesilapan tentang aterosklerosis ni. Aterosklerosis betul disebabkan kebanyakannya diperhatikan pada orang yang mempunyai tahap kolesterol yang tinggi. Tetapi sekarang ni dia punya trend ialah orang yang ada kolesterol yang tidak tinggi, yang normal, juga boleh mengalami aterosklerosis. Dulu kita ingat orang yang ada kolesterol yang tinggi, salur darah dia boleh tersumbat. Tetapi sekarang trend baru, iaitu walaupun tahap kolesterolnya normal, dia boleh menyumbat, dia boleh tersumbat, boleh membentuk aterosklerosis. Kenapa? Sebab peningkatan tahap kolesterol saja tidak menyebabkan pemendakan. Pemendakan ni hanya berlaku apabila terdapat faktor-faktor sampingan. Sebagai contoh, nombor satu, tahap gula yang tinggi. Sebab tu orang yang ada kencing manis, kolesterol yang tinggi, kebarangkalian untuk sumbatan berlaku sangat tinggi, 3 kali ganda. Sebab tu bahaya. Orang diabetes ada kolesterol, sangat bahaya. Yang kedua, tekanan darah tinggi. Orang yang ada hipertensi, ada kolesterol, risiko lebih tinggi, apatah lagi kalau campur pula dengan diabetes. Ada diabetes, ada kolesterol, hyper darah tinggi, lagi risiko dia berganda-ganda. Yang ketiga, isap rokok, nikotin. Juga menyebabkan tahap kolesterol, risiko mendapatkan serangan sakit jantung akibat sumbatan yang tinggi. Bayangkan dia dah ada darah tinggi, dia ada kencing manis, dia ada kolesterol, dia ada isap rokok pula tu, lepas tu dia obes. Faktor yang kelima, obes. Obesity mengeluarkan apa yang kita sebut sebagai elemen keradangan, menyebabkan pembedakan ini. Bayangkan obes, lepas tu kolesterol tinggi, isap rokok, tak bersenam, hypertension, diabetes. Ini semua faktor-faktor yang sangat membahaya. Dia dah macam bom lah, anytime dia boleh meletup. Kemudian selain daripada itu adalah pengambilan makanan lemak trans. Lepas tu bayangkan dia pula tu asyik pergi ke kedai atau restoran makanan segera kan, asyik tiap-tiap hari pula tu makan ayam goreng, makan french fry, makan burger lagi, air pula tu manis, air bergas dan sebagainya. Yang ini memang risiko terlalu tinggi. Dah lah tak bersenam, balik rumah penat tidur, bahaya. Itulah saya sebut sebab pengalaman saya begitu. Bila saya bekerja, stres, tak ada masa dan sebagainya, saya pun obes.
Bila keadaan dah pertama teruk, baru saya faham, rupanya saya kena buat sesuatu. Jadi saya cuba kurangkan berat badan, alhamdulillah. Seterusnya, mengalami masalah kepekatan dalam darah yang tinggi. Bagi mereka yang ada darah dia menjadi pekat. Ini kadang-kadang setengah orang tu memang genetik dia, memang darah dia pekat. Pekat daripada yang lain. Sebab tu kadang doktor bagi ubat cair darah untuk mencairkan darah. Tetapi minyak zaitun juga dia mencairkan darah. Sebab tu orang yang ambil ubat cair darah, ambil minyak zaitun, dia kena berjaga-jaga. Sebab minyak zaitun sendiri dah mencairkan darah. Kalau saya ambil minyak zaitun, ubat cair darah tu kita ambil minimal dose saja. Kemungkinan kita tak perlu pun sebab minyak zaitun dah mencairkan darah. Selain daripada itu, faktor genetik. Maksud dia, sebab contoh kalangan dia, ayah dia meninggal dunia dalam usia muda 50, heart attack. Lepas tu pakcik dia seorang pun umur 55 kena stroke. Lepas tu dia punya mak dia pun ada masalah kolesterol yang tinggi dan juga pernah kena minus stroke. Yang ini semua adalah risiko yang tinggi yang mana kita kena berjaga-jaga. Orang yang ada risiko macam ini, dia kena berhati-hati dan lebih berjaga-jaga. Jadi kita tengok sikit mungkin komen-komen kawan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Samrah, Waalaikumsalam. Nur Aina, doktor, baru saja mengamalkan IF, baru 2 minggu. Ambil minyak zaitun, olive oil setiap hari. Semenjak IF, tekanan turun. Memang akan jadi macam tu, betul puan. Kalau puan ada hypertension, buat IF, ambil minyak zaitun, selalunya dia akan turun. Ubat kolesterol, ubat tekanan darah tinggi dah tak boleh nak makan lagi dah sebab dah rendah dah. Kalau puan tak ada masalah kolesterol, tak ada masalah tekanan darah tinggi, cuba kurangkan dos dia. Kurangkan dos sebab macam puan ni kadang-kadang dia sensitif, dia dah cepat turun. Ambil minyak zaitun, turunkan dos sebab dia dah membantu untuk kita menjadi lebih sihat. Lepas tu berapa kolesterol elok dalam badan kita, yang ini saya dah sebut, puan boleh cek di dalam blog saya nanti tentang kolesterol. Anahana, Waalaikumsalam. Cik Asmiza, teragat saya 1.1, okey tak doktor? Tinggi sikit lah, tinggi sikit. Ina Daniel, Waalaikumsalam. Abu Seman, doktor kalau ambil olive, boleh tak ambil omega 3? Boleh, tak ada masalah. Ini semua makanan, dia bukannya ubat yang kena campur. Tak, kalau nak ambil. Kalau kita ada, orang cakap tu kemampuan, ambil, tak ada masalah. Tetapi saya beritahu, kesan dia anggap lambat. Jangan berharap kepada suplemen ataupun vitamin saja. Dia ada beberapa cara nanti. Kita bincangkan cara untuk mengurangkan kolesterol secara holistik. Jam sudah menunggu pukul 9.56, ada lebih kurang 20 minit lagi. Hairi Hakimi, cek sendiri ke atau kat doktor? Apa yang nak cek sendiri ni? Kolesterol kena cek dengan doktor lah sebab ambil pemeriksaan darah. Kalau tak, ataupun buat pemeriksaan, maksudnya tekanan darah. Tekanan darah boleh buat pemeriksaan sendiri. Tapi kadang-kadang kita kena buat 2-3 kali sebab kadang bacaan tu bacaan yang kita panggil dia yang tak betul. Sebab contoh dia ada position. Puan-puan boleh pergi ke blog saya, melihat cara pemeriksaan tekanan darah yang betul. Antaranya ialah mesin tu mesti sama dengan hati, dalam keadaan relax, baring lebih bagus dan sebagainya. Bila cek sendiri tu ambil 2-3 kali. Daripada situ kita akan tengok dia dari segi purata. Kalau contoh satu tu terlalu tinggi, yang dua bacaan tu normal, jadi kita sebut normal lah. Sebab yang tinggi, yang dua tu dia lebih konsisten. Sebab tu begitu juga, kalau terlalu rendah tiba-tiba kita buat lagi bacaan rupanya dia normal lah, tu bacaan normal lah. Kalau sebab contoh dia tinggi 4 kali, normal sekali, maksudnya memang tinggi lah tu. Gitu. Sebab tu kita akan bantu. Sebab kadang-kadang bacaan secara mesin ni kadang dia memberi bacaan salah, sebab tu kita kena membuat confirmation atau belajarlah cara menggunakan mesin yang betul. Suzidin, Waalaikumsalam. Ina Danila, pengambilan simvastatin 40 mg untuk 3 tahun berterusan, adakah bahaya untuk badan? 40 mg tu tinggi. 3 tahun tu saya cuma ingin bertanya kenapa 3 tahun tak turun kolesterol. There is something wrong. Okay, there is something wrong. Sebab selalunya makan ubat dia akan turun. 4 bulan selalunya pada saya dah cukup lah, dia akan turun. Tetapi 3 tahun makan ubat tak turun, there is something wrong. Kita akan cek nanti apa masalah dia. Sebab tu ubat dia tidak mencukupi. Sebab ubat sahaja dia hanya mengawal, dia tidak merawat. Okey. Najiha, terima kasih. Najiha kena mengumpul nota.
Mariam Jamila, ada suplemen juga. Okey, apa? Raja Ibrahim, perkongsian manfaat, terima kasih. Maurin, selamat malam doktor. Ya, senaman dan ambil omega 3 boleh tak menurunkan kolesterol? Nanti kita akan sebut. Rokiah, saya sakit bawah pinggang 5 tahun, baru sebulan makan minyak ikan. Minyak ikan, betul ke cara makan selang-seli atau tiap malam sebelum tidur? Ni sepatutnya tanya kepada yang penjual tu, di farmasis ke, ambil dari farmasis ke dan sebagainya. Tapi secara amnya, minyak ikan ni dia punya amount tu terlalu sikit, dia tak mengganggu apa tu, jumlah air atau cecair yang masuk dalam tubuh kita, tak ada masalah. Okey, Raja Ibrahim, Syedan, terima kasih. Asnan, terima kasih. Yohana Yan, minyak chia ici bagus tak doktor? Yang ini saya tidak ada pengetahuan puan. Saya lebih banyak baca tentang minyak zaitun. Kalau chia inci saya dengar bagus, tetapi saya tidak ada pengetahuan yang mendalam mengenainya. Zuraida, saya ada biji kolesterol dekat mata. Adakah akan hilang? Kolesterol saya dah, adakah akan hilang kalau kolesterol saya dah okey balik? Puan Zuraida, mungkin terlepas di awal tadi. Selalunya yang ada biji kolesterol ni, selalunya yang kita sebut sebagai familial hypercholesterolemia, yang mana bila kita cek darah, LDL dia memang terlalu tinggi, itu nombor satu, oleh disebabkan ia dah terlalu lama, mungkin dah 20 tahun, 30 tahun, daripada kecil lagi, daripada kanak-kanak lagi sudah ada pengumpulan kolesterol, yang itunya ada biji kolesterol. Biji kolesterol tu dia disebabkan oleh kolesterol yang tinggi. Jadi kalau dah normal, dia dah macam dah melekat kat tu, agak sukar untuk mengecut sendiri. Dia kena buang, kena buat pembedahan kecil untuk buang. Tapi paling penting sekali lah tahap kolesterol tu, dia akan rendah. Itu paling penting yang kita akan cubakan. Setakat biji tu dah kita sebut sebagai kosmetik je lah. Maksud dia mungkin ada, mungkin tak ada, kita buang dia hilang, tetapi tahap kolesterol kita macam mana? Adakah masih tinggi? Kalau masih tinggi dia berbahaya. Nur Syuhada, kalau kolesterol 7 perlu tak makan ubat tak doktor? Kalau 7 tu tinggi tu, tu kalau kita contoh saya cakap tadi, taklah kolesterol tinggi, ada diabetes, ada hypertension, lepas tu obes, lepas tu kita ada apa lagi tadi, ada isap rokok, makan trans fat banyak, lepas tu tidak bersenam lagi, lepas tu keluarga, sejarah keluarga, ini faktor-faktor yang menyebabkan kolesterol yang tinggi bahaya dalam jangka masa yang pendek. Jadi ambil ubat dulu, buat sementara, turunkan dulu, dan pada masa kita amalkan pemakanan yang sihat, pelan-pelan bila dah semakin kurang, kita kurangkan dos ubat. Macam mana nak buang bikis, bagaimana nak buang kolesterol jahat, nanti saya akan sebut. Najiha Mazuki, gastrik, Olivi, emulsion semua jadi. Betul puan, memang betul. Dia berbentuk apa yang kita sebut sebagai mucin di dalam perut kita, iaitu lapisan protective layers yang menghalang asid tu mencederakan permukaan dalam perut. Itu dia. Lily, Waalaikumsalam. Jaliha, adakah poin LV3 tanda apa ni? Adakah poin LV3 tanda kolesterol tinggi? Mengejut, sakit, time tidur. Oh, saya tak faham puan. LV tu apa? Wan Ismail, Wan, terima kasih kerana berkongsi. Rahayu, betul macam mana nak reduce bad kolesterol, nanti kita sebut. Minyak kelapa untuk masakan adakah baik? Saya dah sebut tadi, tidak ada saturated fat, lemak yang bagus, boleh amalkan tetapi jangan berlebihan. Maksud dia kalau setiap hari makan pun tak bagus. Sekali makan okey. Zaman dulu jangan bezakan. Zaman dulu kenapa orang boleh makan? Zaman dulu orang, tuan-tuan, dia bekerja menggunakan tenaga, bertani, berkebun, banyak tenaga digunakan. Sekarang kita tak menggunakan tenaga yang banyak. Sebab tu kita boleh makan tetapi jangan berlebihan, sebab dia tidak baik. Kita duduk office 8 pagi, 9 pagi sampai pukul 5 duduk saja, tak menggunakan tenaga. Jadi penggunaan minyak kelapa ni boleh tetapi jangan terlalu banyak. Itu pandangan saya. Nak buang kolesterol jahat sedang je, hati kena basi dah baik. Ya, betul. Wan Ismail, Wan, Waalaikumsalam. Umul Sofia, doktor kalau nak ambil ubat kolesterol selang sehari boleh tak? Paling bagus tiap hari. Kalau saya cadangkan ambil dalam masa yang tertentu, 3 bulan, kemudian cek semula dah turun ke tak. Kalau dah turun, mungkin dosnya dia akan turunkan.
Sebab lepas tu kita check lagi lepas 3 bulan, kalau dah normal, kalau tanya saya boleh berhentikan, kemudian check lagi sama ada dia naik semula atau masih normal. Tapi dalam masa sama kita jaga makanan kita dan kita akan sebut nantilah cara penjagaan yang holistik. Jika kolesterol tinggi, sebaiknya macam mana nak ambil Olivi? Adakah cukutin membantu? Okey, betul Puan Nuazah Aziz. Nombor tu, doktor bagus tak minum air kelapa darah untuk merendahkan kolesterol ni, jantung yang tersumbat. Yang ni saya dah sebut tadi tentang VCO, MCT dan sebagainya. Mungkin Puan terlambat, nanti kita akan kongsikan lagi. Jadi part takhir ni lebih kurang dalam masa 10 minit rawatan hyperkolesterolemia secara alami Okey, macam mana kita nak turunkan kolesterol ni? Ini pengalaman saya dengan pesakit-pesakit saya sendiri yang ada hypertension, high kolesterol, lepas tu dia ada diabetes. Mereka ini harus membuat pemantauan sebab terutamanya diabetes kalau dia mengamalkan langkah-langkah ini, saya bimbang jadi hypo. Jadi kena sebelum nak buat ni betul-betul, dos tu kena kurangkan dulu supaya tidak hypo. Kalau sebagai contoh, kalau buat juga dia mungkin jadi hypo dan mungkin akan pingsan. Apa dia langkah dia? Yang pertama sekali, amalkan banyak puasa sunat. Ini penting sekali. Ataupun tak mampu, cakap doktor saya tak mampu, ada gastrik lah apa dan sebagainya, tak boleh puasa sunat, kita buat diet intermittent fasting dengan mengurangkan kekerapan makan. Dia akan membantu kita bukan saja menurunkan berat badan tetapi kolesterol dengan lebih mudah. Kalau kita tengok contoh apa yang saya contohkan gambar tu tentang apa yang disebut sebagai intermittent fasting. Kit boleh tunjukkan gambar tu bagaimana nak buat intermittent fasting. So intermittent fasting ni kita buat dia mudah saja. Boleh ada gambar Kit? Bermula daripada intermittent fasting ni, saya cadangkan ini untuk orang yang tak mampu lah, yang tak kuat untuk melakukan proses syar'i ni kan. Proses syar'i daripada pagi sampai ke petang kita tak makan tak minum. Tetapi lepas tu waktu siang pula tu. Tetapi untuk mereka yang mungkin agak lemah, yang tak mampu godaan dan sebagainya, kita buat diet intermittent fasting ni bermula daripada pukul 8 malam Daripada 8 malam, kalau kita tengok gambar tu di hujung sekali, 8 malam. 8 malam kita makan macam biasa, last. Lepas tu, kita tidur pukul 11. Air kosong 1 atau 2 gelas. 11 dah paling lambat sekali. Sebab apa? Sebab perut kita ni boleh tahan lapar hanya 4 jam saja. 4 jam saja. Maksud tadi pukul 8, 9, 10, 11, itu dah okey lah tu. Kalau kita masuk pukul 12, apa yang berlaku adalah kita akan rasa lapar balik. Jadi sebelum tidur tu yang kita cari makanan tu. Tadi ingat nak buat intermittent fasting, tiba-tiba pukul 12 lapar, kita makan karbo pula tu, nasi goreng, roti canai dan sebagainya, dah tak jadi. Jadi saya cadangkan last kali antara pukul 6 hingga pukul 8. Kalau kita tidur pukul 11, mungkin pukul 8. Kalau kita tidur lebih awal, mungkin lebih awal kita last kali makan. Jadi sebelum tidur sepanjang tu, daripada pukul 8 malam sampai nak tidur tu, minum air 1 gelas, 2 gelas, kemudian kita tidur. Jadi awal pagi, pukul 5, kita dah sedar, pukul 6 kita dah sedar, kita minum air 1 gelas lagi. Minum air 1 gelas. Sebab kita ni bila dah tidur ni, dia ibaratkan kita ni berpuasa, tak makan, tak minum sebenarnya kita tidur 6 jam, 8 jam. Jadi air penting bagi tubuh kita. Ambil air kosong, minum air kosong. Kita tengok sebelah kanan tu. Maksud dia kita dah start mula kita punya diet intermittent fasting dari pukul 8 malam. Pukul 5 malam air kosong saja. Bagi mereka yang tak tahan perut gastrik lah, lepas tu rasa tak bertenaga dan sebagainya, ambil 1 sudu minyak zaitun. 1 atau 2 sudu minyak zaitun. Minyak zaitun ni bukan karbo, dia adalah lemak, dia adalah fat yang baik, good fat, healthy fat, bagus untuk tubuh kita, memberikan tenaga. Jadi badan kita menggunakan minyak sebagai tenaga, bukan menggunakan karbo dan gula sebagai tenaga. Di awal pagi tu pukul 5 minum air kosong. Ini kita nak berpuasa sebagai contoh kan. Sebagai contoh kita boleh buat tukar terbalik. Jadi saya cerita yang ni dululah. Pukul 5 air kosong, lepas tu pukul 10, pukul 9 nak kopi boleh, nak teh boleh tapi tak ada gula. Kalau nak letak stevia boleh sebab dia adalah natural, pemanis yang natural. Sampai pukul 12 kita makan macam biasa. Tetapi kena pilih makanan yang bernutrisi. Ini kerana kita berpuasa ni bagus ni.
Tetapi bila makan kita tengok nasi 2 pinggan, lepas tu banyak pula tu trans fat, banyak pula tu makan makanan yang tak sihat dalam tu. Jadi kita tak membantu. Sebab betul saya selalu beritahu bahawa kalau kita nak sihat tu, kita dah ada penyakit, kita nak sihat. Rawatan dia dua. Rehat dan rawat. Rehat maksud dia apa? Kita berpuasa. Kita jarakkan makan. Bila kita makan makanan yang bernutrisi, barulah tubuh kita menjadi sihat. Ramai di antara kita berpuasa bagus, tetapi lepas tu kita pilih makanan-makanan yang tak sihat. Jadilah kita berkeadaan yang sama, tidak sihat walaupun kita berpuasa. Jadi bila bulan puasa nanti, tuan-tuan, bulan puasa saya nak mencadangkan juga kita panggil Islamic diet intermittent fasting, orang cakap lah. Senangnya cara dia. Pertama sekali bila kita bangun tu, kita bangun pukul 5 untuk bersahur, makan macam biasa, cuma pemilihan makanan saya cakap tadi yang kita akan bincang nanti. Pukul 5 bangun kita bersahur, lepas tu terus kita berpuasa sampai ke petang. Jadi sebelum last kali tu minum 1 atau 2 gelas air sampai ke petang maghrib, itu semua puasa ni, puasa kering kita panggil. Sampai maghrib. Bila maghrib kita minum air kosong saja. Sebab apa? Dia tak cukup 16 jam. Saya cadang gitulah, minum air kosong dulu, mungkin minyak zaitun 1-2 sudu, jangan ambil karbo dulu. Lepas 2 jam daripada itu, barulah kita ambil makanan seperti biasa. Yang ini untuk orang nak amalkan diet intermittent fasting dalam bulan Ramadan ni. Sahur macam biasa, minyak zaitun, air kosong. Bila buka, pukul 7, 7.30, air kosong dulu, minyak zaitun dulu, pergi sembahyang maghrib dulu, pergi tarawih sikit, nanti dalam pukul 9, baru makan macam biasa. Baru dapat 16 jam. 12 jam pun okey, tapi sebagusnya 16 jam. Lepas tu bila malam makan macam biasa, mungkin dia sahur, kita dah agak kenyang atau mungkin kita nak makan lagi, tak ada masalah. Cuma itulah cara dia. Tuan-tuan akan lihat, amalkan selama 4 bulan, memang kolesterol akan turun. Bukan saja kolesterol turun, berat badan akan turun, gula akan turun, tekanan darah akan turun. Saya dah tengok ramai orang yang buat cara ini, memang sangat berkesan. Cuma jiwa kena kental sikit. Ini bulan Ramadan ni kita ambil dia punya barakah dia, dia punya motivation dia untuk kita lebih sihat, untuk kita lebih taat dan sebagainya. Jadi pemilihan makanan pula, pemilihan makanan. Kalau pemilihan makanan, saya selalu cadangkan makanan yang kita makan tu janganlah makanan-makanan yang kita sebut sebagai crab. C-R-A-P, crab. Apa dia makanan-makanan scrap? Makanan-makanan crab ni lah makanan-makanan yang kita sebut sebagai pro-inflammatory, menyebabkan keradangan dalam tubuh. Antaranya, yang ini wajib kita berhenti, iaitu air bergas. C yang pertama, crab adalah C, adalah carbonate drinks, air bergas. Memang tak boleh makan, tak boleh minum untuk orang yang ada kolesterol tinggi, diabetes, hypertension, kena tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, refined karbohidrat. 3P, gula putih, tepung putih, apa lagi, beras putih, tukar jadi beras perang atau parbo rice ataupun basmati. Memang 4 bulan, memang akan menunjukkan perubahan yang baik. Artificial colouring and taste, maksud dia makanan-makanan yang proses ataupun makanan inilah yang banyak sangat kalau kita pergi membeli di pasar raya, di dalam bungkusan, di dalam plastik ke, yang itu yang kita panggil dia artificial colouring and taste. Yang ini kita kena berhentikan. Yang seterusnya adalah makanan-makanan yang bergoreng. P ni process food lah. Makanan-makanan yang bergoreng, yang dah awal-awal simpan dalam plastik dan sebagainya. Yang bergoreng ni kena berhentikan, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab minyak. Kalau kita masak sendiri, kita boleh jaga minyak kita. Minyak yang pertama, kedua, ketiga itu dah okey. Tapi kalau minyak yang kelima, masuk ke 10, dah hitam, gelap, makan pisang goreng, memang dia berproblem. Makan apa lagi? Makan benda-benda ikan goreng pun jadi problem. Sebab apa? Minyak dah terlalu kotor, dah terlalu banyak karsinogenik dalam tu. Sebab tu goreng-goreng ni untuk orang yang nak kolesterol, nak jaga kolesterol, memang kena berhenti dulu 4 bulan. Nanti pelan-pelan kita. Sebab apa? Dia bukan sumber minyak yang sihat. Kena faham tadi Dia minyak, bukan masalah minyak, tetapi dia bukan sumber minyak yang sihat. Sebab dia dah jadi trans fat. Ini panaskan banyak kali, struktur molekul dia dah berubah. Dia bukan lagi minyak, sebab contoh minyak kelapa sawit, minyak kelapa. Walaupun minyak kelapa mempunyai tahap didih yang tertinggi, tetapi dah banyak berulang kali, selepas 6 kali, 7 kali mungkin dia pun dah berubah. Jadi memang tak sesuai untuk
kita makan makanan goreng bagi orang yang ada kolesterol yang tinggi. Okey, kita tengok sedikit sebelum kita berhenti. Okey, saya rasa menjawab kebanyakan soalan-soalan yang ditanya. Muhammad Kuti Hasan, Habatus Sauda, baik untuk apa ya? Baik untuk immune sistem kita. Hamimi Zulkifli, jika kolesterol tinggi sebaiknya macam mana ambil Olivi doktor? Adakah Cukatin juga? Ya, Cukatin membantu. Kalau saya ambil selepas makan. Jadi lepas makan tu kita minum air kosong kan. Tambah sikit satu sudu Cukatin, sudu besar ke sudu kecil ke bergantung pada kita punya penerimaan. Minum, dia mengawal gula, mengawal kolesterol dalam tubuh. Rinas, doktor, bagus tak minum minyak kelapa darah untuk rendahkan kolesterol dan jantung tersumbat? Bagus kalau kita menggambarkan ketogenik. Maksudnya kita tak ambil gula langsung, kita ambil minyak kelapa, memang bagus sebab dia saturated fat. Dia membantu. Tapi kalau ambil contoh yang saya cakap tadi, kita ambil juga dengan roti canai, minyak tak bagus. Jadi kurangkan karbo, tinggikan sikit pengambilan minyak yang sihat ni, insya-Allah dia bagus untuk tubuh kita. Doktor, anak saya umur 8 tahun ada asma, tidak menggunakan inhaler, cuma ada ubat air salbutamol. Okey, ada tak cara makanan untuk elakkan asma? Asma ni disebabkan oleh kita panggil allergen, unsur-unsur yang menyebabkan dia menjadi alah. Mula mungkin daripada awalnya yang kita nampak batuk, sesama dan akhirnya menjadi semput. Salah satu yang saya nampak kanak-kanak ni suka minum air yang bergula, kena berhenti, air gas dan air yang sejuk, memang kena berhenti. Lepas tu kita carilah punci-punci yang lain. Kalau kurangkan itu, insya-Allah dia akan membantu. Muhammad Nash Musa. Okey, ni perbualan antara dua orang ni. Wan Yanti, doktor, untuk hypothyroid boleh tak ambil Olivi? Patut tak saya ambil? Ya, bagus. Untuk hypothyroid bagus untuk ambil. Dia bukannya orang cakap tu rawatan yang utama. Dia membantu kita punya cara penghadaman, cara metabolisme kita dan sebagainya. Di Hanis, Waalaikumsalam, macam mana nak kecutkan sis? Allah, ini kita bincang hal lain pun, ataupun mesin WhatsApp saya 019-702-2391. Ran Ibrahim, terima kasih penjelasan. Saya tak ambil palm oil, ada kanak-kanak yang ambil. Saya dah 2 tahun amal minyak zaitun lebih, itu memang terbaik. Wan Suzina, ni terbaik, bukan saya cakap suka terbaik Puan. Saya cakap ni berdasarkan kajian terbitan jurnal. Kita baca, kata memang antara yang terbaik adalah makanan ciri makanan Mediterranean food atau Mediterranean diet. Yang mana orang di kawasan Mediterranean ni kalau kita tengok genetik dia memang orang dia memang cantik. Baik lelaki, baik perempuan, orang Spain, Itali, Morocco, orang orang Turki semua cantik-cantik. Makanan dia pun makanan yang sihat, jadi kulit dia pun cantik. Sebab tu kita kalau insya-Allah kalau betul-betul jaga pemakanan kita menjadi juga orang-orang yang macam itu. Hamidah Ishak, okey, Puan Suzina, saya baru makan atorvastatin tapi rasa sakit kepala, perlu tak beritahu doktor? Ya, kalau berulang 2-3 kali makan sakit yang sama, kemungkinan disebabkan itulah. Tapi kalau mungkin makan sekali, mungkin atas sebab-sebab lain. Jadi saya minta Puan bincang balik dengan doktor yang merawat. Hamidah Ishak minta komen doktor tentang sumac seed untuk turunkan darah tinggi. Sumac seed, Puan, saya tak ada pengetahuan tentang sumac seed. Intan Johana, Assalamualaikum doktor, adakah kolesterol berkaitan rapat dengan darah tinggi? Dia punca dia lebih kurang sama, ya, sebab tu kita sebut sebagai metabolic disease. Dia punya peringkat selular tu lebih kurang sama. Selalunya kita sebut sebagai orang cakap tu 3 serangkai, 4 serangkai. Apa maksud dia? Maksud dia penyakit ni, metabolic disease ni akan datang satu persatu disebabkan oleh faktor yang sama. Pemakanan antaranya. Mula diabetes, lepas tu hypertension, lepas tu kolesterol, lepas tu gout, ataupun gout dulu, lepas tu kolesterol, lepas tu mana datang dulu kita tak tahu. 4 serangkai datang satu persatu. Itu disebabkan dia. Bukan hypertension menyebabkan diabetes menyebabkan apa kata. Dia datang satu-satu. Dia berasingan tetapi datang satu persatu. Rahimah Abdul Rahman, yang ada kencing manis dan kolesterol atau risiko terigannya betul. Yusija, terima kasih. Mujahidah,
Unstable angina berpunca dari kolesterol tak? Unstable angina bermaksud dia serangan sakit jantung dia masih lagi kita panggil dia selalunya orang yang kena heart attack ni kadang-kadang sekali kena, terutama minor kita bagi ubat supaya salur darah dia kembang GTN, lepas tu kita bagi ubat darah tinggi dan sebagainya, kita modify tu dia tekanan darah dia bukan tekanan darah, sakit dia akan berkurang. Jadi dia akan for operation. Tetapi bagi yang unstable angina tu maksud dia masih lagi tak okey. Kadang-kadang dia datang lagi, kadang-kadang dia okey, makan ubat okey, betul datang lagi. Yang orang macam gini yang disebut sebagai unstable angina memang kena buat pembedahan dengan secepat yang boleh. Jika tidak, kita bimbang terus menjadi kita panggil serangan sakit jantung yang major, yang sangat berbahaya. Puan Nur Azita, terima kasih. Sama-sama. Hafizah Daud, kencing manis, kolesterol tinggi, biar betul. Najiha Marzuki, biar betul mencairkan darah. Farah Salwa, berumur 36, 2 tahun lepas dapat tahu kolesterol saya tinggi 64. Memang tinggi, saya tak makan ubat sebab masih susuan baby. Saya juga dah berubah cara makan, bersenam. Lepas 1 tahun kolesterol menjadi 6.4. Masih 64 tapi saya tiada kencing manis dan darah tinggi. Cuma ibu memang tak ada darah tinggi dan kolesterol. Adik saya umur 35 pun dah makan ubat keto. Sekarang saya amalkan amalan suku-suku separuh. Saya cadangkan puan ambil, kalau dah tak menyusukan anak, lakukan diet intermittent fasting, jaga pemakanan. Pemakanan tadi itulah 3P, jangan ambil processed food, jangan ambil air yang manis-manis, jangan air berkarbonat. Ini sangat membantu. Puan Hamidah, saya minta maaf, saya tak adalah pengetahuan tentang chia seed ni sebab saya fokus kepada minyak zaitun, minyak kelapa dara. Jadi saya tak membaca sangat tentang, bukan saya tak nak komen, saya tak membaca sangat tentang chia seed. Jadi saya bimbang bila saya komen nanti pengetahuan saya mungkin orang cakap tu tak tepat. Syuhaini Abu Talib, Assalamualaikum, bacaan saya kolesterol 7.5, currently on Lipitor 20 mg dan bacaan sekarang 4.6. Bagus. Bacaan taraf juga menurun tapi lately kerap ada kena migraine. Lepas buat blood test vitamin D bacaan 25 rendah. Perlu ambil suplemen untuk perlu ambil. Dan sekarang sekali saya rasa jantung tak stabil, cepat penat. Itu mungkin juga sebabkan vitamin D tu yang terlalu rendah. Buat ECG bacaan tak normal, anti-ischemia, ada heart attack pula. Dan perlu dirujukkan kepada kardiologi. Saya amalkan IF hampir 3 tahun, jarang-jarang ambil dinner. Adakah masih masalah kolesterol? Mungkin sebab tu saya cakap tadi kena gandingkan sekali dengan bacaan dengan thyroid hormon puan. Sama ada kadang-kadang setengah orang tu kolesterol dia tak turun disebabkan dia masalah thyroid, hypothyroidism, sebab kolesterol tinggi. Jadi kena check sekali sebab masalah puan ni agak kompleks, tapi saya cadangkan vitamin D tu kena tambah sikit lah. Sebab dia dah memang defisiensi tu boleh menyebabkan juga masalah jantung, masalah otot, masalah dan lain-lainnya. Dan juga kolesterol tinggi pun macam saya beritahu antara disebabnya oleh kolesterol dalam tubuh kita yang rendah. Dia kolesterol kita tidak dikonvertkan kepada vitamin D, dia akan menjadi tinggi dalam darah. Jadi banyak keluarkan sikit lah. Mungkin kita tak payah berjoging, tetapi mungkin kita keluar untuk sikit-sikit tanam pokok kat depan rumah, bersih-bersihkan kereta sikit. Dia pergerakan ni membantu, tetapi jangan agresif, kita bimbang dia ada masalah nanti. Terus, bagaimana dengan ischemic stroke tapi tiada sakit 3 serangkai? Ischemic stroke ni disebabkan oleh masalah saluran darah tu, dia menyempit, dia tidak menyampaikan oksigen dan nutrien pada sel-sel otot jantung. Tetapi ada satu keadaan yang kita panggil dia sebagai spasm, vasospasm. Yang itu tidak ada sumbatan, tak ada masalah pun 3 serangkai, 4 serangkai tak ada. Tiba-tiba salur darah kita menjadi spasm. Ada punca-punca tu. Yang ini agak kompleks sikit, tuan kena buat pemeriksaan. Bila ada spasm, oksigen dan juga darah yang bawa oksigen nutrien tak masuk, menyebabkan tisu ataupun sel-sel jantung tu dia iskemik, mendapatkan ischemic heart attack, contohlah begitu. Jadi kena buat pemeriksaan. Mariam Jamilah, terima kasih berkongsi. Razari Razak, banyak mana minyak zaitun yang diperlukan setiap hari? Minyak zaitun ni makanan puan. Minyak zaitun adalah makanan, boleh ambil sebanyak yang boleh. Jangan risau, dia minyak yang baik. Cuma
Kadang-kadang kita ni orang Asia Tenggara terutamanya, kita tak biasa makan benda tu kan. Jadi bila kita makan, macam-macam rasa. Itu disebabkan oleh kita tak biasa, tetapi dia selamat. Kalau panduan saya senang je, macam mana kita nak tentukan berapa banyak yang kita boleh makan maksimum adalah bila kita makan, kita punya najis dah keluar macam minyak. Maksud dia dah tak absorb lagi. Kita makan, tengok najis kita, katakan 4 sudu, tengok dah ada keluar minyak. Maksud dia kita kurangkan dos. Mungkin 3 sudu, mungkin 2 sudu. Bila dah tak keluar melalui minyak, maksud dia ke semua minyak yang kita makan tu, minyak zaitun yang kita makan telah meresap dalam tubuh kita. Encik Kamal, doktor, waktu mana paling bagus untuk ambil olive oil? Waktu pagi, perut kosong. Bangun pukul 5, air kosong dengan minyak zaitun. Fazil Jaafar, saya makan ubat cair darah dan juga minum minyak zaitun omega 3 setiap malam. Boleh kan doktor? Boleh. Cuma bila buat pemeriksaan tu kita tengok kita punya status kecairan darah. Kalau katakan perlu dikurangkan dos ubat, kurangkan dos ubat sebab tuan dah ambil omega 3, dah ambil minyak zaitun. Dia ada sedikit mencairkan darah. Dia tak banyak, dia tak macam ubat tapi dia ada sedikit mencairkan darah. Rahayu Said, Waalaikumsalam, mak saya buah pinggang, sakit buah pinggang, lempung 80. Boleh ambil minyak zaitun? Saya rasa tak ada masalah. Kalau stage 5 pun dah hemodialisis, restriction fluid 1,000. Jadi minyak zaitun 1 sudu bawah 10 ml. Kita ada 990 ml lagi. Boleh insya-Allah. Dia membantu untuk kulit, terutamanya orang yang ada masalah hemodialisis ni, terutamanya. Dia kadang-kadang dia punya kulit tu dah kering dan sebagainya, sapukan sikit dengan minyak kelapa dara, ambil minyak zaitun, dia membantu untuk mengurangkan kekeringan. Bila kurang kering ni kadang-kadang dia mudah dapat jangkitan, dapat bisul, kalau dia ada diabetes, kita bimbang ada luka yang tak baik dan sebagainya. Terima kasih Surya Ali kerana berkongsi. Mas Jan Mahmud, Waalaikumsalam, ada makan ubat kolesterol tidak mengubah buah pinggang? Ada makan ubat kolesterol tinggi tidak ada makan ubat kolesterol tidak. Ubat kolesterol insya-Allah tidak mengganggu buah pinggang. Cuma macam saya beritahu, dia antaranya ialah menyebabkan rasa sakit badan. Cuba hadkan 4 bulan, 3 bulan, kalau dah turun, kurangkan ubat. Kalau dah okey, boleh stop dulu. Buat lagi pemeriksaan setiap 3 bulan, 6 bulan. Kalau masih tinggi, fokus cuba pada pemakanan. InsyaAllah kita tidak perlukan ubat. Bukan kita benci, bukan. Sebab kita dah normal, tak payah makan ubat. Jadi fokuskan pada pemakanan, buat aktiviti fizikal, banyakkan jalan kaki, banyakkan naik bisikal, insyaAllah. Saya dah tengok ramai orang buat benda ni, memang ubat pun dah tak payah makan. Sebab kalau makan ubat lagi, dia akan menjadi letih. Nur Hayati, saya pesakit yang telah buang empedu, ambil Svastatin 10 mg. Okey. Nur Ana, sodium rendah, okey tak doktor? Sodium rendah tak bagus, hyponatremia menyebabkan saraf kita mungkin akan rasa mencucuk-cucuk dan sebagainya. Yang ini saya rasa kita dah ada sebut dalam perkongsian minggu lepas berkaitan dengan tentang garam. Terima kasih kerana berkongsi. Rohana Mahmud, gula perang bagus ke ganti gula putih? Ini salah faham selalunya. Gula putih ni dia tidak mengandungi fiber, tak mengandungi mineral, tak mengandungi vitamin, tak ada apa dalam tu kecuali apa? Kecuali adalah kalori. Gula saja. Iaitu sukrose, iaitu glukos campur dengan fruktos, itu saja. Jadi dalam penghasilan gula putih ni, contohnya daripada tebu, dia akan ada kerak yang kita panggil kerak lah. Bila kita proses gula tu, dia ada kerak. Macam kita masak kan ada kerak sikit kan. Begitu juga bila kita proses gula ni, dia ada kerak yang kita panggil molasses. Molasses ni diambil lebih kurang 5 hingga 10%, masukkan ke dalam gula putih, yang itu akan menjadikan gula perang. Jadi molasses ni dia ada sedikit mineral, sedikit vitamin. Campurkan balik ke dalam, dia rasa dia tak berapa manis. Jadi campurkan balik ke dalam gula putih, jadi gula perang. Tanya saya, gula putih dan gula perang ni serupa saja. Doktor, 10-10 kolesterol saya 6 plus, makan ubat, sekarang 2.3 dah turun tu. Tapi darah tinggi asyik tinggi sikit. Adakah cara hilangkan darah tinggi? Saya cakap tadi pemakanan dan juga aktiviti fizikal. Saya nak sebut sikit tentang pemakanan ni sebelum saya lupa. Apa yang disebut sebagai healthy fat ni sebelah kanan tu. Tak ada pun tak tahu minta maaf.
Antara aktiviti fizikal yang perlu kita lakukan adalah lebih kurang 30 minit dalam sehari. Lakukan aktiviti yang kita sesuai untuk kita. Kalau kita seorang yang dah tua, jangan kita pula melakukan jogging. Kalau kita sebagai contoh dah ada sakit lutut, jangan pula kita nak cuba main futsal. Jadi kita boleh lakukan sebagai contoh, kita berjalan kaki, mungkin panjat sikit, bukit yang tak terlalu tinggi, ada yang mungkin membasuh kereta saja pun dah bagus, untuk berkebun pun dah bagus, as long bergerak 30 minit sehari, itu dah memadai. Kalau dapat, bagus yang lelaki, angkat berat sikit. Bila kita angkat berat, kita bina otot dalam tubuh kita, dia akan meningkatkan testosteron, dia akan menurunkan kolesterol. Jadi salah satu cara untuk menurunkan kolesterol, aktif fizikal, dia akan bakar lemak, angkat berat sikit, tinggikan testosteron, menurunkan kolesterol. Ahmad Nazri, tepung apa yang terbaik untuk elakkan gluton? Nanti kita akan sebut, yang ni tak termasuk dalam kolesterol, kita akan sebut mungkin lain kali. BB, doktor, ada tak alat untuk cek kolesterol sendiri di rumah? Ada tetapi dia pada saya dia terlalu tepat. Dia hanya mengira total kolesterol. Dia tak, pada saya kalau nak tentukan, elok kita tengok yang LDL tu utamanya, triglyceride dan juga total kolesterol. Yang ada mesin tu hanya memeriksa total kolesterol. Jadi pada saya tak berapa nak tepat lah. Dan kolesterol tinggi ada kaitan dengan sesak nafas. Ya, mungkin kolesterol yang tertinggi mungkin melibatkan mengalami rasa susah bernafas. Aznan, Nano, Rambo. Dr. Zubaidi, kalau saya makan ubat kolesterol jenis Vitorin, kalau diamalkan selalu ada kesannya. Ada kesan, kalau tuan makan mungkin dia kolesterol akan turun. Macam saya cakap tadi, kalau boleh kita tak fokus tentang pemakanan. Lepas makan ubat 3 bulan, cek balik. Kalau sudah turun, kita turunkan dos dia. Bila dah normal, mungkin kita berhentikan ubat, cek semula. Kalau masih lagi normal, jadi kita fokus tentang pemakanan dan juga aktiviti fizikal. Mar, Waalaikumsalam. Salam. Farah, macam mana boleh turun banyak ISIS? Setengah orang tu mudah. Setengah dia tak sama. Setengah orang tu kadang-kadang makan ubat kolesterol saja dia dah turun dengan banyak. Macam juga ada setengah orang tu dia makan minyak zaitun, tekanan darah dia turun dengan banyak. Jadi itu bergantung pada perbezaan pada orang. Boleh amalkan tetapi kita kena monitor juga keadaan kita. Rahimah Abdul Rahman, terima kasih berkongsi. Nur Hayati Muhammad Nur, saya telah buang empedu 6 bulan yang lepas, telah sampai sekarang tak boleh ambil minyak zaitun. Kenapa? Selain dari minyak zaitun apa? Kenapa tak boleh ambil? Saya pun nak tanya juga. Kenapa? Sebab apa? Sebab empedu ni tujuan dia ada untuk memecahkan molekul lemak yang besar kepada lemak yang kecil. Kemudian membantu penyerapan. Tetapi tidak semua penyerapan berlaku akibat daripada cecair empedu. Maksudnya bila kita makan, walaupun tidak ada cecair empedu, sebahagiannya akan dimetabolise oleh lipase. Maksudnya lemak tu akan dipecahkan dan akan dimasukkan di dalam tubuh. Jadi sebenarnya tak ada isu kalau kita dah potong. Yang ini saya baca protokol daripada HKL bagi mereka dah buat pembuangan pundi empedu. Cuma kadang-kadang tu mungkin najis tu ada sikit minyak disebabkan pencernaan lemak tu tak berapa sempurna. Tapi bagi setengah orang tak ada masalah. Sebab kita dapat kebaikan juga daripada minyak zaitun. Bukan kita nak maksa, tetapi kena faham cecair empedu tu apa tujuan dia? Untuk memecahkan molekul besar kepada molekul kecil dan membantu sedikit penyerapan lemak. Tetapi major ataupun sebahagian besar penyerapan tu dilakukan di dalam usus kecil tu sendiri. Jadi kalau orang cakap tu buang empedu tak boleh makan lemak ni, mungkin 10 tahun yang lepas mungkin betul, tetapi sekarang info tu dah pada saya dah tak berapa tepat lah. Mini nursery dulu kolesterol tinggi, lepas buat keto dah normal. Alhamdulillah. Jadi berapa lama tempoh kena buat lipid test berikutnya? Saya cadangkan 6 bulan. Kalau dah normal juga mungkin lepas tu setahun. Mula cek dulu, katakan kita nak buat, kita betul-betul ni nak jaga ni, kita buat IF, kita buat keto, kita bersenam, mungkin 3 bulan lepas tu tengok dah turun ke belum. Kalau katakan dah normal, mungkin kita buat 6 bulan, mungkin kita buat setahun sebab dia dah semakin cantik. Tapi masih tak okey, mungkin kita boleh buat 4 bulan lagi atau 6 bulan lagi, bergantung. Kalau kita betul concern lah. Tapi pada saya
6 bulan sekali pun dah okey. Farah Salwa, ibu menyusu boleh tak makan ubat kolesterol sebab di klinik swasta bagi tapi nurse di KK tak bagi kalau menyusukan anak. Menyusukan anak ni saya rasa elok, inilah puan banyak jaga pemakanan. Itu yang kalau terutama kalau tak berapa tinggi sangat. Okey, Najihah, banyak lagi. Saya ambil lagi 5 minit. Saya minta maaf bagi mereka yang saya tak dapat jawab. Saya makan ubat kolesterol tapi masih rasa sakit di bahagian tengkuk. Ini kena pemeriksaan sama ada disebabkan ubat tu ataupun disebabkan oleh kolesterol yang tinggi. Okey, salam doktor, ambil soft gel minyak zaitun boleh ke? Tak ada masalah, tapi yang terbaik adalah yang jenis liquid. Zakmat crack food, ya betul. Kena check apa dia crack food. Maureen, adakah tanda-tanda seorang itu ada kolesterol yang tinggi dalam badan? Tak ada tuan, kecuali kalau dah terlalu lama dia hantar kita panggil biji kolesterol tu. Selalunya tak ada tanda. Kalau ada tanda pun yang tak spesifik. Jadi susah untuk kita mengetahui kalau kita tinggi kalau kita tidak membuat pemeriksaan. Ada minyak zaitun omega 3 boleh cairkan kepekatan darah, memang ada, tetapi dia hanya sedikit saja. Tapi kalau kita makan ubat cair darah, kena berjaga-jaga, kemungkinan dia orang cakap tu dia mengganggu kecairan darah kita, sama ada kita kurangkan dos dia, yang itu akan menyebabkan kita akan lebih selamat lah. Macam mana nak tahu kolesterol tinggi selain boleh cek darah? Tak ada. Saya dah sebut tadi, Mas Azan boleh tak bagi tips cadangan untuk menemukan tekanan darah tinggi? Nanti kita sebut lain kali. Tapi rakan kita dah beritahu tadi dia makan olive minyak zaitun, tekanan darah dia dah turun. Gula, garam dan sos-sos banyak tu, betul. Raihan Ishak, wanita hamil boleh tak ambil olive? Tak ada masalah. Ini makanan tuan, bukannya suplemen, bukannya ubat. Macam mana nak tahu kolesterol kita tinggi? Cek. Wan Maria, betul, okey ke kalau goreng bihun letak sos tapi tak letak garam, okey ke? Kena faham bahawa maksimum recommendation daripada American Heart Association, garam ni paling maksimum satu hari adalah 1 sudu kecil. Itu pun ialah ada sepanjang hari kan kita letak sikit dalam sos, ada apa, itu kita panggil garam yang tersembunyi, macam juga gula tersembunyi. Tapi garam yang kita tambah maksimum dia diberitahu bahawa lebih kurang 1 sudu kecil, dan isu ni kita dah ada buat perkongsian. Bagi mereka yang mungkin tak mengikutinya boleh cek dalam Facebook saya atau mungkin kita akan buat semula. Hijat San, doktor, adakah santan tidak mempunyai kolesterol? Ini kena faham, penyebaran kolesterol tu bukan kolesterol serap jadi kolesterol. Dia bukan macam itu. Dia hanya berlaku makanan ni yang ada kolesterol masuk dalam tubuh kita ni hanya lebih kurang 20%. Kena faham Kalau kita makan kolesterol yang tinggi, penyerapan kolesterol dalam tubuh hanya lebih kurang 20% jika kolesterol kita, hati kita tidak melakukan kolesterol, tidak membuat kolesterol. Jadi kolesterol ni dibuat di dalam hati kita, 80%. Dia disimpan dan dibuat dalam hati. Jadi kolesterol yang dalam bentuk esteroid saja yang akan diserap. Bila diserap tuan-tuan, dia tak macam serap gitu, dia akan pecahkan dulu. Pecah, masuk ke dalam hati, hati tengok ada keperluan untuk membuat kolesterol, dia akan buat. Jadi masalahnya dah buat, tak digunakan, yang itu akan meningkat. Jadi boleh faham tak? Mana saya nak sebut contoh dia gini tadi sebut saya tadi, kita makan telur sebagai contoh yang akan meresap saja, bila masuk dalam tubuh dia akan pecah lagi, dia pecah akan masuk ke dalam hati. Dalam hati ni dia akan membuat kolesterol. Jadi maksud dia kolesterol tak semestinya masuk secara 100% begitu. Hanya 20%. Bila dalam hati dia tengok keperluan, kata kita perlukan kolesterol. Jadi hati akan buat kolesterol. Bila hati dah buat kolesterol, dia dapati pula tak digunakan. Contoh tak digunakan, sebagai contoh sepatutnya dia buat testosteron tadi, hormon, tetapi kita tengok lelaki ni duduk je sampai pokok dia dah naik, dia tak angkat berat. Jadi testosteron rendah, jadi dia tak buat sebab tak ada keperluan. Tetapi kolesterol dah naik dalam tubuh. Ataupun dia mungkin tak berjemur sikit lah kan, cahaya matahari, jadi dia tidak convert kolesterol itu menjadi vitamin D. Lepas tu growth hormone dah menjadi rendah. Jadi tak ada sel-sel baru yang dibuat. Jadi dia tak digunakan kolesterol dalam tubuh kita. Itu yang antara menyebabkan dia menjadi tinggi. Okey, Asma Amran, Waalaikumsalam. John,
Doktor, adakah punca gout kegagalan buah pinggang atau painkiller yang menjaga kegagalan buah pinggang? Gout ni kena faham, gout ni tidak menyebabkan kegagalan buah pinggang. Yang menyebabkan kegagalan buah pinggang adalah batu dalam batu karang apabila uric acid dah terlalu tinggi. Dia membentuk batu, back pressure. Yang ni kita dah sebut sebelum ni tentang CKD. Back pressure akhirnya antara sebab buah pinggang kita akan menjadi rosak. Dia tak menyebabkan. Tetapi pengambilan painkiller yang terlalu lama, yang kerap, yang high dose, yang itu akan menyebabkan kegagalan buah pinggang. Mas Am, okey. Kita akan saya minta maaf kalau saya tak membaca perempuan sebab masa pun dah berlalu dengan pantas, ada banyak sebenarnya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan. InsyaAllah tuan-tuan, walaupun saya tak cakap tu berkongsi tentang pengumuman tu, InsyaAllah minggu depan kita akan buat lagi lah macam seperti biasa. Kita mulakan lebih kurang dalam pukul 9.15. Kita akhiri lebih kurang dalam pukul 10.30 begitu. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf sekali yang mana saya tidak menjawab, saya tidak menyebut nama. Terima kasih. Mungkin lain kali kita akan berkongsi lagi tentang info-info yang menarik. Kita membetulkan fakta-fakta atau informasi yang lama supaya kita kekal sihat, kekal bersemangat dan kekal bertenaga. Jadi terima kasih malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah.